tak dia apa. akan Dia masuk terang. ke email. Cikgu, Kak Hayati masuk ke email. Masuk kat email. Masuk ke email okey. cikgu. Beres. Thank you. Saya baru belajar je buat benda ni. Terpaksa belajar sebab saya awak lah. Bila tak buat-buat pun. Tahun lepas saya tak buat pun benda ni. Elok aja. Semua orang dapat elok aja. Awak saya bagi kerja tak bagi balik. Senyap di. Kan? Hakim kan? Kerja sangatlah kerja. Nanti kan habis SPM puas tau tak? Habis puas awak duduk kat rumah tu. Boleh sangat-sangat terlebih-lebih nak tolong abang awak tu buat kerja. Sekarang ni fokus dulu belajar. Okey, mana dah tadi? Sambung balik. Okey, bila awak tengok dekat sini kan, struktur bakteria ni, saya guna buku teks je lah senang ni. Awak tengok dia tak ada, kalau kita belajar dekat luar daripada nukleus kan, dia mesti ada membran nukleus kan. Tapi sebab kita belajar mikroorganisma ni adalah, awak kena ingat, apa tu, benda hidup yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar. So dia sebenarnya sangat-sangat simple. Dia tak akan jumpa macam kita. Dia memang kebanyakannya adalah unicell. So memang dia simple sangat-sangat lah. So dia tak ada lah dia punya membran nukleus ke apa. Dia ada nukleotida je. Dia membiak pun dengan nukleotida dia tu dia akan mengganda-ganda-ganda. Dia sangat mudah sangat sebenarnya. Okay, lepas tu kita tengok ni protozoa. Okay, protozoa ni dia ada ciri dia, protozoa ni biasanya adalah haiwan mikroorganisma unicell. Kenapa saya panggil haiwan? Sebab dia macam haiwan sikit protozoa ni. Yang lain pun sebenarnya macam haiwan, tapi ada yang kita boleh panggil dia sebagai tumbuhan, tapi kita tak boleh kelaskan dia haiwan ataupun tumbuhan sebenarnya bila dia dalam mikroorganisma. Macam saya cakap tadi lah, kalau virus lagilah tak boleh kelaskan dia sebagai benda hidup dengan benda tak hidup. Nanti kita bila jumpa virus saya akan terang sikit. Okey, macam mana protozoa ni boleh gerak? Protozoa dengan bakteria, awak tengok ni gambarnya ada lagi ni. Okey, flagellum. Ni flagellum ni kan, macam ekor kan? Tapi ini sebenarnya yang membantu mikroorganisma kita bergerak. Ni kan, yang ini flagellum panjang satu. Lepas tu dia, awak nampak tak dia kecil-kecil ni? Nak kata kaki tak kaki tau. Tapi inilah sebenarnya yang bantu dia orang bergerak. So ini yang membantu dia orang bergerak lah. Okay. Tapi untuk protozoa, dia ada pseudopodium. Ni. Apa dia pseudopodium? Pseudopodium ni adalah kaki palsu. Ekstra lah ni. Dia ada kaki palsu. Okay. Lepas tu ada setengahnya ada silia dengan flagellum. Yang ni paramecium. Paramecium dia ada banyak silia kat tepi ni. Tahu kan paramecium apa? Yang macam tapak kasut, lepas tu ada bulu-bulu kat tepi tu kan. Awak panggil bulu, sebenarnya bukan bulu. Ingat, bila belajar biologi tu bukan bulu dah. Tu apa? Ni. Biar kita ni nampak macam orang belajar biologi lah. Tu silia. Yang tadi yang kecil-kecil ni, nama dia silia. Yang panjang, flagellum. Boleh ingat? Boleh? Okay. Lepas tu, kita, macam saya cakap tadi, macam protozoa ni, kenapa saya panggil macam haiwan sikit? Sebab dia macam, tahu, dia duduk dekat dalam habitat dia air kan. So dia macam boleh bergerak. So kita panggil dia macam haiwan lah. Tapi saya cakap, saya nak suruh saya ingat benda tu macam mana. Tapi tak lah sebenarnya dia bukan haiwan macam saya cakap tadi lah. Okay. Lepas tu cara dia hidup. Macam tadi kan, bakteria. Ni. Apa nama tu, dia tak ada. Kita tak boleh nak kelaskan dia sangat tau. Sebab dia kebanyakannya parasit. Tapi ada bakteria yang baik tau. Okay, yang ini, protozoa ni dia ada heterotroph dengan autotroph. Kenapa dia lah pula heterotroph dengan autotroph ni? Sebenarnya awak belajar benda-benda ni semua sebelum-sebelum ni. Ingat tak ingat je. Apa autotroph? Siapa ingat? Apa dia autotroph? Tahu biasa dengan perkataan autotroph. Bila sebut perkataan troph ni, kena tahu tak apa maksud troph ni? Berkaitan dengan apa? Tak ada idea. Tak ada idea langsung saya awak. Tak ada. Apalah yang awak ada. Ya Allah. Trough ni berkaitan dengan apa tu? Macam mana dia makan. Berkaitan dengan makanan dia lah. Kan Nasif kan tengah makan kan? Tak ah? Nasif bukan tengah makan
Okey, trough ni berkaitan dengan makan, cara makan dia. So, kalau autotroph, auto apa maksud auto? Automatik. Kalau automatik apa? Jadi sendiri Sendiri. kan? Eh, Automatik dia buat sendiri kan? Automatik ni benda yang bergerak sendiri, buat sendiri, auto. Kereta auto, awak tak payah tukar gear, awak tak satu tempat dia jalan, dia tukar sendiri. Semua dia buat sendiri. Betul tak? Auto. Betul ke tak? Kadang-kadang benda-benda macam betul. ni kan, awak tak tahu tapi kalau awak tahu sikit je, awak akan tahu sebenarnya benda-benda tu. Sebab tu, terpaksa ingatlah beberapa term tu. So, auto ni automatik. So, dia buat sendiri makanan. Macam mana dia buat sendiri makanan? Mestilah dia buat proses. Apa? Ha, buka. Siapa nak jawab? Buka mic. Jangan malu. Elinda, dia buat sendiri Fotosintesis. makanan maksudnya? Dia buat proses? Fotosintesis. Fotosintesis lah. Tak ada benda. Manusia buat sendiri makanan tak? Awak buat sendiri makanan ke? Alisha buat sendiri makanan. Saya buat sendiri makanan lah cikgu. Saya masak nasi. Saya tu kan. Oh, yang itu awak olah dah makanan tu. Awak tak buat sendiri. Awak ambil nasi. Nasi tu daripada beras. Beras tu daripada padi. Padi tu buat makanan sendiri. Faham tak? Awak ambil dan makan padi. Padi tu benda hidup lain. Maksud auto kat sini ni, dia buat sendiri. Dia tak ambil daripada benda lain. Siapa je yang buat sendiri makanan? Hanyalah tumbuhan. Benda hidup yang lain, selain daripada tumbuhan, dia buat apa? Dia makan tumbuhan ataupun haiwan lain. So, bila dia makan tumbuhan ataupun haiwan lain, ataupun dia ambil benda-benda yang dah mati sebagai apa? Makanan dia, kan? Kita tak panggil dah dia autotroph. Faham? Kita boleh panggil dia sebagai heterotroph. Heterotroph ni ada banyak pula dalam dia, bawah dia. Boleh ke? Troph tu sebenarnya datang daripada tropik. Nanti awak jumpa kot arah tropik apa semua. Kalau tak belajar dengan saya, awak belajar kalau sambung lagi lah biologi ni kan. Siapa yang minat nak sambung lagi kan. Awak akan jumpa lah benda tu kalau jumpa dengan saya. Ataupun sebenarnya awak dah jumpa dah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3 itu. Tak pernah dengar ke autotrophic? Tak pernah apa? Tak pernah dengar? Segitiga. Tak pernah dengar? Rantai makanan. Dia jumpa kat situ je benda-benda ni. Autotroph ni. Tak pernah ingat? Tak ingat? Lama Tak sangat ingat. dah duduk kat rumah kan. Sampai tak ingat semua. Hilang ingatan lah kan semua kan. Okey lah. Tak apa. So kat sini, pemakanan protozoa adalah secara heterotroph ataupun autotroph ni. Euglena species. Contoh protozoa yang autotroph. Sebab apa? Sebab, ada tak gambar? Ni tengok Euglena. Ni Euglena lah. Hijau-hijau tu sebenarnya. Kan awak tengok kat sini ada hijau, semua ada hijau. Tak. Euglena lah. Biasa Euglena ni, dia ada, apa tu? Hijau dah apa nama ni? Chloroplast. Bila dia ada chloroplast, so dia buat makanan sendiri. That's why dia kata Euglena ni adalah contoh protozoa yang autotroph. Sebab dia ada chloroplast, so dia boleh buat proses fotosintesis. Okay, kalau amoeba dengan paramecium, dia bukan autotroph, dia heterotroph, dia makan makanan daripada orang lain. Tetapi kalaulah dia hidup bebas dan dia membuat macam tadi saya cakap, dia memberi keburukan kepada perumah dia, maka kita panggil dia sebagai parasit. Dia simple macam tu je. Semua sebenarnya bukan untuk protozoa je, semua mikroorganisma. Ingat yang tu, dia buat makanan sendiri, dia bukan parasit. Kalau dia tak buat makanan sendiri, kalau dia ambil makanan daripada benda lain dan dia memudaratkan, kita panggil dia sebagai parasit. Tapi kalau dia ambil makanan daripada benda yang dah mati, kita tak panggil dia parasit. Dia panggil benda lain pula. Okey, lepas tu ni alga. Ini selalu tertukar tau. Student selalu tertukar. Alga dengan kulat. Oh, kulat awak ingat macam pokok kan, pokok kulat. Tumbuhan kan? Mesti awak ingat kulat tu tumbuhan kan? Betul tak? Biasa pelajar, dia akan ingat kulat tu adalah pokok.
Awak pun tengok dekat mana tu? Macam longkang, tepi longkang kan. Naik kulat awak kata kan. Lumut. Kecil-kecil tu kan. Tidak ni. Ingat ni. Dalam sains, kulat bukan tumbuhan. Awak tengok sini. Kulat tidak mempunyai klorofil. So dia bukan tumbuhan. Siapa yang tumbuhan sebenarnya? Alga. Kena ingat tu. Alga ni dia terdiri daripada mikroorganisma unisel. Macam saya cakap lah, sebenarnya kita tak boleh nak kelaskan dia sebagai tumbuhan ataupun haiwan. Kalau dia ada klorofil, dia buat makanan sendiri dan kita bolehlah kata dia ni macam tumbuhan. Kalau tidak, dia bukan. Sebab sebenarnya kita tak boleh decide pun dia tumbuhan ataupun haiwan. Nak cakap macam mana? Dia mikroorganisma, kita tak nampak pun dia. Kalau haiwan, dia bergerak kan? Kan? Dia bergerak, dia ada kaki, dia makan benda lain. Tapi ada. Awak tengok tadi. Euglena, dia gerak tapi dia buat makanan sendiri. Nak kelaskan dia macam mana? Yang tu maksud saya, kita tak boleh, sebab tu dia tidak masuk dalam kategori haiwan dan tumbuhan. Dia letak dalam kategori apa? Mikroorganisma. Kalau dia boleh letak dalam kategori haiwan dengan tumbuhan, dia letak dah. Tapi saintis berpendapat dia ada kategori sendiri yang kita panggil sebagai mikroorganisma. Dan kita tak kelaskan dia sebagai haiwan ataupun tumbuhan. Jelas nah? Okey. So kalau nak juga masukkan dia alga lah, tumbuh-tumbuhan, sebab semua alga dia ada dia ada klorofil dan dia boleh buat fotosintesis. Okey, alga ni dia special sikit. Ada alga yang unisel, ada alga yang multisel. Okey. Dia contoh kat sini dia bagi Silamidomonas yang fokus ni kan. Lepas tu kita ada awak tengok ada alga perang lah apa semua. So tengok alga ni ada flagella juga. So dia boleh bergerak. Awak nak kelaskan dia sebagai haiwan pula. Tadi awak nak kelaskan dia sebagai tumbuhan. Lepas tu dia ada flagella. Nampak tak ni? Ni. Kan? Macam misai ni kan? Macam ekor. Awak panggil ekor. Kalau kecil-kecil awak panggil bulu kan? Sebenarnya tak. Tadi saya dah cakap yang kecil tu kita panggil sebagai cilia. Yang besar ni kita panggil sebagai flagella. Dia membantu dalam pergerakan. Cumanya kalau ni ameba dengan paramecium dia tak ada. Ameba ni dia gerak guna kaki palsu, pseudopodium. Ni kaki palsu ni kalau nak tahu ni. Ni yang saya besarkan ni. Nampak tak dia macam ada lekuk, macam apa dia mengunjur. Unjuran inilah sebenarnya kaki palsu dia. Dia nak pergi kat situ dia akan mengunjur benda tu. Faham? Dia akan buat unjuran. So dia akan pergi dekat. Tu cara ameba bergerak, sebab ameba dia memang tak ada flagella, dia tak ada cilia. Tapi still dia boleh bergerak. Nampak tak? Kenapa? Sebab dia ada kaki palsu. Kaki palsu ni dia, katakanlah dia nak pergi ke depan. Dia akan arahkan semua sitoplasma dia ke depan. So dia akan tiba-tiba je dua unjuran ke depan macam kaki. Lepas tu badan kat belakang, macam benda lain kat belakang, sitoplasma kat belakang, kaki kot yang kat depan tu. Lepas tu bila dia jumpa makanan, dia akan lingkung guna kaki palsu dia tu dekat makanan tu. Lepas tu dia akan digest, masukkan dekat dalam dia punya badan. Dalam sitoplasma dia lah. So ingat, alga special, dia lah satu-satunya semua mikroorganisma yang duduk dalam kategori alga ni adalah mempunyai kloroplast. Sebab tu dia ciri dia macam tumbuhan. Tapi dia tak ada daun, dia tak ada batang. Dia awak ingat sebab awak tak nampak dia. Sangat-sangat tak nampak. Awak cuma nampak bila dia banyak, okey, air tu dah jadi warna hijau. So kita assume benda tu banyak alga. Faham tak? Macam contoh lah kan, aquarium kan. Kenapa kena cuci seumur aquarium? Sebab kita tak nak alga hidup lah. Bila alga hidup, air tu dah kurang oksigen. So ikan dalam tu kekurangan oksigen. Nampak tak? Kita kena cuci dia. Okay. So itu alga ni. Habitat alga kolam, tasik dan laut. Memang alga ni duduk dekat dalam air lah. Okey. Untuk kulat pula, yang ni yang selalu tertukar. Tadi saya cakap nasib baik letak sekali dalam buku teks ni. Okey, kulat ini tak ada klorofil. Student ingat kulat, kalau kita cakap dengan mak kita, mak kita ingat kulat tu yang yang duduk dekat tumbuh kecil-kecil yang duduk dekat tepi longkang lah, tempat yang lembab-lembab tu kan. Ada je. Ataupun
Awak nampak bila cakap pasal kulat, oh ni mesti cendawan hitam, cendawan butang kan? Kulat kan? So kalau kat situ bukan juga. Itu cendawan. Nampak tak? Sini kulat ini kita tak nampak juga. Dia adalah mikroorganisma, semua mikroorganisma kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi bila dia banyak, okey kita nampak satu tumpuk hitam dekat atas roti. Itu adalah kulapuk. Faham? Abang kita nampak padahal dia dah ada. Sebenarnya sebelum dia tu nampak hitam tu, dia punya haifa dah menjalar banyak. Awak tak tahu. Awak buat sikit je ni. Awak ambil buang je bahagian kulat tu kan. Roti bahagian dalam ni awak tak nampak. Tak awak nampak dia punya macam akar. Kita panggil akar, kita panggil haifa. Ni. Akar-akar dia dah menjalar dekat dalam roti tu. Awak makan buang bahagian hitam saja. Padahal dah bawah dia lagi tak nampak. Tu. Sebab tu dan dia membiak guna spora. Dia hampir nak jadi macam tumbuhan tapi sebab dia tak ada klorofil, tak boleh nak kelaskan dia sebagai tumbuhan juga. So kulat ni dia ada akar, batang, daun. Ke? Tak ada. Tapi dia ada macam ni lah saya cakap tadi. Haifa. Macam akar tapi bukan akar. Rhizoid. Kalau kita kat pokok rhizoid pun ada tau rhizobium. Macam akar kan? Nanti jadi apa? Ubi. Tak. Jadi dia panggil rhizoid kat sini. Nampak macam akar tapi bukan. So badan kulat ni dia wujud sebagai miselium lah. Lepas tu dia akan sambung-sambung. Dia akan jadi, sebenarnya datang daripada haifa lah, benang halus tu. Okay. So kat sini ni contoh kulat ni adalah yeast. Sangat-sangat berguna kan. Yang ini contoh mikroorganisma yang memberi kebaikan kepada manusia. Alga ada, protozoa ada, bakteria ada. Bukan tak ada Cuma kat sini sebab dah selalu dengar kan, yeast nak buat apa? Nak buat roti guna yeast, nak buat itu guna yeast kan. Tapi semua ada. Sebab mikroorganisma saya cakap tadi ada kebaikan, ada keburukan. Cumanya virus lah yang ada tak ada kebaikannya. Semua virus tu adalah parasit. Tu je lah. Okay. Lepas tu kan kita ada muko. Muko ni yang naik dekat atas roti tadi lah. Kulapuk kan. Okay. Jadi ni struktur yeast. Saccharomyces cerevisiae ni kan. Sebut pun susah ni. Sebutlah awak. Awak tak payah ingat pun nama saintifik ni sangat. Ingat yeast pun tak apa. So, sebelum saya lupa. Ni alga. Dia ada klorofil kan. So saya nak tanya awak, dia duduk dekat tempat yang macam mana? Habitat dia macam mana? Selain daripada awak tahu kolam dengan tasik dengan laut. Habitat dia macam mana? Dia mesti tempat yang nak sudi hidup. Dia kena tempat yang Berair. bukan. Pegang perkataan klorofil tu. Lembab. Cahaya. Ada cahaya. Ya, tempat yang ada cahaya. Sebab dia buat makanan sendiri. So kalau dia nak hidup, dia kena ada cahaya matahari. Orang lain, mikroorganisma yang lain tak apa, tak ada cahaya matahari. Mati lagi kalau ada cahaya. Tapi alga tak ada cahaya, dia yang mati. Faham? Sebab dia autotrof, dia buat makanan dia sendiri. Jelas tak kat situ? Saya tak ingat tadi nak beritahu. Kalau orang lain lah kan. Kita ada kulat, protozoa, bakteria. Yang tiga lagi tu, virus sekali lah. Mesti tempat yang gelap. Faham? Lagi gelap, lagi banyak akan membiak ni. Nak royak kat awak. Lepas tu, semua mikroorganisma ni perlukan makanan. Kena ingat yang tu. Macam manusia lah, mendidik. Mesti kena ada makanan. Tak ada makanan, matilah kan. Tapi, specialnya alga, dia buat makanan sendiri. Tapi nak buat makanan sendiri tu, dia kena ada nutrien juga untuk dia hidup. Kalau tak ada, tak boleh hidup. Faham? Boleh tak? Nutrien dia apa? Nutrien dia. Air, garam mineral, oksigen. Tu, nutrien dia lah tu. So, kulat pun sama. Dia kena ada nutrien, dia kena ada air untuk dia terus hidup dan dia mesti tempat yang gelap. Okay, dan last sekali kita masuk kepada virus. Saya detail lah sikit yang ni sebab benda ni yang lain nanti awak baca-baca sendirilah.
Okay, virus ni tak boleh dimasukkan dalam mana-mana alam sebab macam saya cakap tadi, kita tak boleh define virus itu sebagai benda hidup dengan benda tak hidup. Contoh macam ni lah saya tak nak ambil virus COVID-19 sebab virus COVID-19 tu macam ni sangat kan, susah sangat. Ambil virus sesama biasa. Okay, kalau virus sesama biasa, katakanlah Ali batuk kokoh kan. Dalam dia punya batuk tu mesti ada butir-butir cecair kan, partikel-partikel air kan keluar daripada batuk dia tu. Jatuh di atas meja dia. Lepas tu Amir ni pula, kawan dia, best friend dia, mai duduk kat meja dia. Saya nak tanya awak, virus tu jatuh atas meja Ali tadi. Adakah awak tengok virus tu menjangkiti meja? Pernahkah awak tengok meja bersin-bersin batuk kokoh-kokoh, lepas tu beringuh pula? Dan ada tak? Tak kan? Kenapa? Sebab meja benda bukan hidup. Jadi virus tidak membiak pada benda bukan hidup. Jatuh atas batu, jatuh atas pen, kat mana-mana. Tak pernah awak tengok pen tu menangis tiba-tiba berair mata sebab beringuh ke apa ke, tak ada. Kenapa? Sebab dia benda bukan hidup. Tetapi orang yang pegang pen tu, orang yang duduk, Ali tadi, Amir mai duduk tempat dia, meja dia tadi. Mai letak, sikit je letak tangan dekat meja dia. Tu si Amir ni pergi pula genyih-genyih mata, pegang-pegang hidung. Apa jadi? Virus tu berpindah daripada meja si Ali tadi pergi dekat tangan dia. Tangan dia pegang ruang-ruang terbuka yang bersambung dengan sistem pernafasan si Amir tu tadi. Maka masuklah dia ke dalam manusia. Siapa manusia? Manusia benda hidup. Kan? Jadi barulah menjangkiti orang tu. So virus hanya hidup pada benda hidup dan virus tidak hidup pada benda bukan hidup. So awak nak kelaskan dia sebagai benda hidup ke? Benda hidup ni tak hidup. Benda hidup ni dia sentiasa kekal hidup. Jadi kita tak boleh kelaskan virus sebagai benda hidup. Dan kita dalam buku ni cakap dah, virus tidak dimasukkan dalam mana-mana alam pun. Sebab virus tu bukan organisma bersel. Apa pula? Memang dia tak ada sel pun. Dia masuk dalam sel. Adapt sel tu jadi milik dia. Dia tak ada apa-apa pun. Dia hanya ada RNA. Ada virus ada RNA. Ada virus ada DNA. Dia masuk, dia suntik RNA dia dekat dalam sel tu. Dan dia conquer sel itu. Dia conquer sel hidup. Awak faham tak? Dan dia ada host. Host dia, macam tadilah saya kata, kalaulah awak kalau virus sesama tu dia ada, kalau saya bagi tahu dia makan dia tak basuh tangan, sebab mulut dan hidung bersambung kan, dia boleh pergi efek juga tau. Okay, contoh macam ni lah. AIDS, virus AIDS, perumahannya adalah sel darah manusia. Tahu sel apa? Bukan sel darah merah tapi sel darah putih. Host dia. Okay. Katakanlah awak share makanan dan minuman dengan pesakit HIV. Adakah awak dijangkiti HIV? Tidak. Ikut teori tidak. Kenapa? Sebab air liur tak ada darah. Faham tak? Lepas tu awak makan, masuk dalam apa? Sistem apa? Pencernaan. Pencernaan. Tak jumpa darah. Tu virus AIDS. So dia ada host dia yang tersendiri. Sebab tu sepatutnya COVID-19 tu, kan awak dah daripada tahun lepas kan tahu. Dia bukan sebenarnya virus yang menjangkiti manusia. Dia adalah virus yang menjangkiti haiwan. Tetapi disebabkan mutasinya, dia berupaya untuk menjadikan host sistem pernafasan manusia sebagai host dia pula. Sepatutnya setiap benda dia tak boleh langgar tau. Dia tak boleh lepas sempadan. Dia ada sempadan alam tu.
Tapi sebab berlaku mutasi, maka dia boleh apa tu? Melintasi benda tu. Sebab tu kita takut dengan mutasi-mutasi ni. Faham? Bila dia mutasi, dia boleh adapt dengan persekitaran baru. Jadi lain lah. Dia lebih hebat, dia lebih kuat. Virus COVID-19 pun bermutasi sendiri dah berapa banyak jadi sekarang. Semakin berbahaya kan. Itulah kita tak nak mutasi-mutasi ni berlaku. Tapi bila dia dah terlalu banyak menyerang manusia, memang dia boleh bermutasi lah. Okey, saya sangat-sangat kecil. Virus ni mikroorganisma yang paling kecil. Memang awak takkan jumpa yang lebih kecil daripada virus. Dan macam dia ada nama lah. Contoh virus mozaik tembakau. Dia memang serang tembakau je, pokok tembakau je. Dia takkan serang lah pokok lain. Sebab yang dia memang itu host dia. Lepas tu bacteriophage T, dia hanya serang bakteria saja. HIV dia hanya serang sistem peredaran darah manusia saja. So dia memang spesifik lah. Dan dia hanya hidup pada benda hidup dengan cara menyuntik DNA ataupun RNA dia ke dalam perumah. Lepas dia akan membiak dengan banyaknya sampai menyerang, melumpuhkan sistem perumah tersebut. Sebab tu virus COVID-19 dia serang sistem pernafasan manusia. Dia akan masuk dan conquer sampai merosakkan peparu manusia tu sendiri. Yang tu yang bahaya. Sebab dengan peparu lah kita boleh tukar gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Faham Dia serang kat situ. Tu bahaya. Dan dia kekal lama di situ tau. Yang tu yang menakutkan tentang virus COVID-19. Okay. Lepas tu kita tengok yang ni peranan mikroorganisma dalam kitar nitrogen. Minta tolong sangat-sangat kitar nitrogen ni sangat penting. Tolong ingat. Awak buatlah bintang 5 ke bintang 10 pun buat. Sebab kitar nitrogen ni sangat penting. So kitar nitrogen ni dia kena ingat ni lah bakteria-bakteria yang terlibat. Sebab bakteria dalam kitar nitrogen ni adalah bakteria baik lah yang membantu dalam kitar nitrogen. Saya selalu ingatkan kepada pelajar saya, awak nampak macam tak penting kitar nitrogen, tapi kenapa Allah buat dalam udara kita ada 75% nitrogen. Tahu tu tak? Hampir 70 lah, 70 lebih kan. Detail dia saya pun dah lupa sikit. Ada 70% lebih nitrogen dekat dalam udara. Hanya ada 20 something, 24 kan macam tu kan, oksigen dalam udara. Carbon dioksida ada 0.03, benda-benda lain ada dalam 1% dengan 0.01% kan. Benda-benda lain tu. Tapi nitrogen ada 70 lebih. Maksudnya nitrogen ni sangat penting. Okay, kenapa dia penting? Dia adalah asas untuk pembinaan protein kita. Kenapa protein penting? Protein penting untuk proses pertumbuhan. Tapi kita tak boleh ambil direct nitrogen daripada udara macam kita sedut oksigen. Sebab tu kitar nitrogen ni sangat penting. Dia kena masuk ke dalam tanah. Kita ambil dia sebagai makanan. Faham? Kita bukan hirup dia macam oksigen. So, tolong pastikan awak ingat kitar ini. Bermula macam mana nitrogen di atmosfera tu masuk ke dalam bumi. Dia ada bakteria pengikat nitrogen dengan kilat. Kilat ni hanya ada bila hujan. Dia akan bergabung, dia akan turun sebagai air hujan lah, masuk dekat dalam tanah. Dia akan buat proses masuk-masuk. Sama ada, dia akan tukar lah ni, dia ada nitrat, jadi ion nitrit semua. Baik kan, dengan apa, mikroorganisma apa tu, bakteria-bakteria. Nama ni awak kena ingat, wajib ingat. Ingatlah, daripada nitrat jadi nitrit, kita ada nitrobakteria. Daripada nitrit kepada amonium, kita ada, habis dah. Beralih banyak dah lah. Daripada apa tadi, nitrit kepada amonia tadi kan. Kena ingat ni, nitrosomonas. Lepas tu amonium ni daripada bakteria pengikat nitrogen ni nak pergi kepada amonium tu, dia ada azobakteria. Lepas tu yang ni nak panah, awak tengoklah. Nitrit kepada nitrat kepada nitrit ni memang nitrobakteria. Lepas tu dia naik balik, dia ada bakteria pendinitritan. Yang ini ni, dua ni nama ni nitrosomonas, nitrobakteria ni. Dia adalah bakteria penitratan. Tak ada tulis kat sini tapi dia adalah bakteria penitratan.
Ada sini. Ingat arah kalau proses ada je perkataan nitrit daripada nitrit atau anak panah ke nitrit ataupun anak panah keluar daripada nitrit, itu adalah proses penitritan. Proses penitritan ni bakteria terlibat dalam bakteria penitritan lah. Lepas tu yang ini bakteria pengikat nitrogen ni yang ada pada pokok-pokok kekacang. Bakteria pengikat nitrogen ni kena ingat. Nama dia Rhizobium species. Korang boleh ingat satu tak apa dah. Pokok kekacang kalau dia minta contoh ke apa pokok kekacang? Bagi je nama pokok kacang. Awak kenal kacang panjang, kacang pendek. Tak ada. Kacang panjang, kacang tanah. Faham? Yang penting pokok kacang. Bukan pokok berangan. Pokok berangan nama dia chestnut tau. Awak ingat bahasa Inggeris chestnut tu pokok kacang? Tidak. Kan chestnut kan? Pokok berangan kan? Pernah tengok tak? Pernah jumpa tak pokok berangan? Siapa pernah jumpa pokok berangan? Tak pernah? Nanti lepas habis kelas bio awak search pokok berangan tu pokok macam mana. Pokok berangan dia pokok besar tau. Pokok macam pokok mangga tu besar. So dia bukan pokok kekacang. Pokok kekacang ni pokok kecil-kecil. Dekat dalam tanah tu. Yang tumbuhan herba. Lepas tu dekat akar dia tu ada bulat-bulat. Nodul-nodul dia panggil. Di situlah Rhizobium species hidup. So, pokok ni daripada udara masuk terus dalam tanah, Rhizobium species yang ada dekat nodul tu tukarkan nitrogen di atmosfera kepada nitrit dan nitrat dalam tanah. Ni. Faham? Boleh? Okey. Lepas tu, dia ambil sendiri untuk dia guna. Pokok kacang tu guna. Kita pun ambil, kita makan. Kita dapat nitrat. Nampak? Ataupun, haiwan lain ambil makan. Kita makan haiwan tu, kita dapat nitrat juga. Kita dapat nitrogen tu. Daripada situlah. Tapi bukan dapat dalam bentuk nitrat. Kita dapat dalam bentuk protein. Sebab tu pokok kekacang ada banyak protein. Faham tak? Kaitan kat situ. Nak suruh awak tinggi banyak, makanlah banyak-banyak pokok kekacang. Nak suruh awak bertumbuh ni bukan membesar. Faham? Membesar, saiz awak besar ke kanan ke kiri. Nak suruh tinggi, naik tinggi. Minumlah banyak-banyak kacang soya sebab dia pokok kacang. Nampak tak kat situ? Makan tumbuhan berkacang, so awak akan lebih tinggi. Okey, lepas tu semua ni dia kena naik balik sebagai nitrat di atmosfera. Kenapa? Semua benda kita kena kekalkan. Dia punya jumlah dia dekat dalam atmosfera kita. Okay, dia punya awak kena ingat gitulah, kita kena maintain dia punya apa kita panggil untuk kekalkan keseimbangan kita. Boleh ke? Okay, saya nak tanya, setakat ni okey ke? Kita nitrogen tu kena belajar sendiri lah kan? Detail lah belajar sendiri lah. Ni banyak-banyak ni penerangan dekat bawah ni. Awak dengar saya lagi ke tak ni? Senyap je ni. Ada. Hello? Ada. Hello? Ada orang ke? Ada. Ada ke tak ni? Ada. Ada. Okey, saya punya laptop tak jadi. Rekod video jadi hitam ni. Apa dia? Tak, saya kan rekod guna laptop. Masalahnya laptop saya connection internet ni. Yang ni betul. Saya memang nampak awak sebab saya guna telefon. Saya guna
balik-balik pada kita nitrogen ni. Saya harap ni lah boleh ingat lain lah sebagai pengeluar, pengurai. Yang ni saya rasa tak ada masalah. Awak ni je baca je lah, benda senangnya yang ni. Kalau sebagai fitoplankton tu dia asas dekat dalam mikroorganisma, asas kat dalam, dia duduk dekat dalam air apa semua kan sebagai pengeluar. Kalau pengurai ni dia yang last sekali lah. Kita ada bakteria subprofit. Pula subprofit ni apa? Dia cara makan dia adalah dia guna apa? Benda-benda yang telah pun mati, bahan-bahan organik yang telah pun mati, dia ambil benda tu daripada bahan organik, daripada haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang telah pun mati sebagai makanan ni. Itu subprofit . So biasanya dia sebagai pengurai lah. Yang ini ni awak cuba, saya nak bagi tahu awak suap fikir sikit. Awak cuba bayangkan kalau mikroorganisma ni dia tidak bersifat sebagai pengurai. Daripada mula-mula Allah cipta bumi ini, fikir kalau tak ada mikroorganisma, awak jangan cakap mikroorganisma semua benda jahat dia, tak. Daripada Allah cipta mula-mula bumi ni, agaknya sampai sekarang, awak jumpa lagi dinosaur punya badan. Kalau tak ada mikroorganisma pengurai. Awak muat ke bumi ni? Tak muat Semua tumbuhan, haiwan yang telah pun mati sejak berjuta-juta tahun dulu, awak still boleh nampak sampai sekarang. So, fikir-fikirlah. Jangan ingat sebab tu semua benda yang Allah cipta ni sebenarnya dia ada kebaikan dan dia ada keburukan. Kalau kita pandang satu benda tu sebagai benda yang bagus, maka baguslah. Macam awak lah, kalau awak anggap COVID-19 ni menyusahkan awak dalam study, tapi kalau awak anggap benda tu sebagai cabaran dan motivasi untuk awak untuk jadi lebih baik, awak duduk kat rumah, awak tak pergi berjalan. Kalau tak kerja lah macam Hakim kan. Kerja awak buat apa? Study. Confirm awak dapat elok, tahu tak? Tapi kalau ambil, siapa kata orang kerja tak boleh pandai? Boleh, orang kerja pun boleh pandai. Tapi dia kena pandai lah bagi masa. Dengar ke tak Hakim? Mana dah dia? Tak ada gambar dah dia. Lari ke? Dengar cikgu dengar. Dengar. Ya. Yelah, ya. Kita tengok lah. Awak ambil benda tu sebagai cabaran untuk awak. Jangan fikir, awak ada lagi. Boleh lagi. Belajar macam ni kan? Ada gadget, ada internet. Kalau orang yang tak ada, macam mana? Jadi, jangan ambil benda tu sebagai benda yang negatif sentiasa. Anggaplah benda tu sebagai cabaran. Lepas tu buktikan pada orang. Biarlah orang nak kata apa. Macam pelajar 3-5 tahun lepas. Orang kata, sebab COVID, kerajaan turunkan graf. Daripada dululah graf tu tak pernah pun betul. Awak tahu ke graf? Saya tak tahu. Kalau saya tahulah berapa markah lulus, senang. Saya tak pernah tahu apa markah lulus. Awak cuba imagine, saya mengajar dah lama tau. Saya boleh bajet budak yang tak pandai membaca, boleh lulus sains. Maksudnya markah lulus memang rendah lah. Sains ni bukan bio tau. Budak tu tak boleh membaca, tapi kita boleh ajar dia supaya dia lulus sains. Bahasa Melayu dia fail, sains dia boleh lulus. Macam mana? Mestilah grading rendah untuk lulus, betul tak? Pernah ke Lembaga Peperiksaan Malaysia war-warkan berapa grade? Tak pernah. Kita ada teknik untuk ajar budak kita lulus subjek sains. Dengan syarat dia main sekolah lah. Kalau dia tak main sekolah memanglah. Tapi ada pelajar saya 5E 2020. Tapi dia pandai. Dia bukan tak boleh membaca ni. Awak tahu, dia tak main sekolah daripada tahun lepas 2 orang. Saya tak ajar dia tahun lepas. Bukan tahun lepas. Tahun 2019 saya tak ajar dia. Saya ambil daripada kelas Cikgu Amran. 2020 saya mengajar dia sampai 2021. Saya tak kenal pun dia siapa. Batang hidung pun saya tak tahu. Sebab dia on off. Banyaknya tak main sekolah. Result sains dia, seorang tu, yang lelaki tu, dia mari hujung-hujung boleh C+. Dia mari waktu yang nak PSU lolo dah. Dia mari nak kelas hari sekali 2 kan. Dengar lah kita ngajar. Boleh C+. Budak perempuan tu, saya rasa awak kenal kot. Dia selalu kena histeria. 2019 dia ada main sekolah, tapi 2020 banyak tak main sekolah. Dia mari je mesti histeria. Budak 5E. Sarah. Kau nak kenal? Main Sarah. Tak, perempuan kenal tak? Boleh D. Sains.
Dia belajar sendiri kat rumah tu. Maksudnya dia ambil peluang, dia duduk kat rumah dia belajar. Awak pun sama. Nak dengan tak nak je. Tak semuanya kena bergantung dengan cikgu. Tapi boleh bergantung dengan cikgu. Tapi kalau awak nak cemerlang, awak kena usaha lebih daripada orang lain. Biar awak beza sikit daripada orang lain. Yang masuk kelas hari ni kan, yang lain-lain biar beza sikit daripada tunjuk kat orang. Kita masuk kelas, kita mesti lagi cemerlang daripada orang yang tak masuk kelas. Kalau saya dulu, saya selalu cakap, awak main sekolah kelas tambahan dengan saya, biar beza result awak dengan orang yang tak main kelas tambahan. Apa guna awak main sekolah, tapi kalau nak bawa telefon, main game juga dekat sekolah. Baik kat rumah, duduk atas katil, main game, tidur. Kan Hakim kan? Betul Hakim? Tahu Hakim duduk sekali lagi ke tidak ni? Ada cikgu. Ada. Tak apa lah kalau ada. Okey, ni mikroorganisma sebagai parasit Mikroorganisma sebagai parasit ni banyak. Salah satu contoh adalah nyamuk Aedes lah. Dalam gambar ni nyamuk tiruk. Tiruk penyakit berapa? Siapa tahu? Tak tahu. Aedes penyakitnya demam denggi. Tiruk penyakit berapa? Siapa tahu? Nyamuk tiruk dia penyebab penyakit berapa? Tak tahu. Banyaklah awak tak tahu tentang, bukan sains saja ni. Ni Malaria. pengetahuan umum ni. Penyakit apa? Malaria. 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 Okey, ingat. Kan ada tulis dalam ni. Oh, ada tulis. Patutlah tahu. Tak ada buku pun. Tak ada buku pun kan. Tak ada buku pun akhir ni. Ni. Nyamuk tiruk penyakitnya malaria. Kalau dulu orang tua panggil demam kuning. Demam ketar tu. Demam kuning ke? Bukan. Demam kuga. Orang tua Kelantan panggil demam kuga. Sebab apa? Sebab bila dia kena penyakit malaria ni, dia akan jadi sangat-sangat sejuk. Dia duduk dekat atas katil dia tu kan, bongkok diri tu macam kura-kura. Sebab tu lah dia panggil demam kuga. Saya dengar cerita macam tu lah, tak tahulah betul ke tidak. Tapi ini adalah nyamuk tiruk betina, Anopheles species. Okay, Anopheles tu genus, species tu dia ada banyak lagi. Tapi semua genus Anopheles ni boleh membawa kepada penyakit malaria. Nampak tak kat situ? Bila awak tengok perkataan ni, awak tahulah Anopheles tu apa dia? Genus, SP tu species. Ada banyak lagi cabang-cabang ni. Kita tak tahulah tu, yang dia tak kelaskan. Okey, yang ni Plasmodium species. Yang ini ni adalah parasit. Semua ni parasit lah ni. Duduk dekat dalam nyamuk tiruk betina ni. Tapi disebabkan parasit tadi, itulah yang ni lah sebenarnya yang penyebab kepada malaria. Faham tak? Yang ini vektor. Vektor. Vektor dia nyamuk. Nyamuk ni dia bawa benda ni. Ini Plasmodium ni adalah protozoa. Plasmodium spesies ni adalah sejenis protozoa. Lepas tu, kalau macam saya bagi contoh tadi, demam denggi. Demam denggi, nama penyakit tau. Dia punya vektor, nyamuk Aedes betina. Faham? Boleh? Dia punya patogen. Apa tadi saya kata patogen? Apa patogen kelas? Mikroorganisma yang membawa penyakit. Patogen dia, kalau yang ini patogen untuk nyamuk tiruk, Plasmodium species sejenis protozoa. Nyamuk Aedes, dia punya patogen adalah apa? Virus. That's why sampai sekarang ada ubat untuk demam denggi? Tak ada. Nampak? Apa yang orang kena demam denggi buat? Kena pastikan air dalam badan dia cukup. Nampak tak? Dia nak plasma darah dia sentiasa cukup. Kalau rendah, pergi klinik, pergi hospital, atau buat apa? Masuk air. Faham? Memang tak ada ubat lah. Dia bagi ubat untuk kurangkan
simptom lah. Sama lah macam COVID-19. Dia bagi ubat untuk kurangkan simptom. Dia memang tak ada ubat. Ha. Okay, dia boleh kurangkan simptom. Okay, tengok Nat. Lepas tu, ni lah. Awak tengok simbiom ini adalah organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan organisma yang lain yang disebut seperumah lah. Terdapat dua jenis simbiom iaitu ekto. Ekto dengan endo. Ekto je terus kita tahu. Ekto ni mesti luar. Exit. Endo, enter. Ingat yang tu lah. Endo mesti dalam. Faham? Endoparasit, ektoparasit. N tu EN, enter, enter masuk. Pintu kan. Kalau pintu kan, enter, masuk. Exit. Kalau bahasa Inggeris dia akan jadi EX. EK tu jadi EX, exit. Awak belajar kimia kan, dia ada exotermik dengan endotermik. Sama je. Haba masuk, haba keluar. Ingatlah tu. Paling mudah kan. Okay. So yang ni sama. So ektosimbion hidup di luar sel perumah. Endosimbion hidup di dalam sel perumah. Okay. So lepas tu ni lah. Saya contoh lah tadi maksud patogen. Patogen tu adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okay. Apa pula vektor? Vektor saya tak bagi tahu kan. Vektor ni adalah haiwan yang membawa patogen. Dia bawa penyakit tersebut tapi dia sendiri tak kena penyakit tu. Dengan kata lain macam tu lah, itu adalah vektor. Boleh? Organisma, mikroorganisma ke? Dia bukan, tak semestinya mikroorganisma. Dia adalah organisma. Dia bawa patogen yang menyebabkan penyakit tertentu tapi dia sendiri tak kena. Nyamuk Aedes, dia bawa virus AIDS. AIDS pula dah. Virus Aedes kan? Virus demam denggi kan? Tapi nyamuk Aedes tu tak pernah pun kena demam denggi. Faham tak? Kan ada orang pergi cek nyamuk ni kena demam denggi, tak ada. Ada satu lagi vektor yang glamour yang patut awak tahu. Bukan vektor glamour lah, maksud saya yang perlu awak tahu. Cacing pula dah. Tikus. Siapa tahu penyakit nama apa yang dibawa oleh tikus? Nama penyakit tu. Bahaya tak penyakit tu? Kencing tikus. Ya, kencing tikus. Leptospirosis. Virus juga. Virus ke? Bakteria. Tak ingat. Antara dua tu lah. Kau tak silap saya. Lepto. Macam bakteria je. Tak ingat. Carilah dalam internet. Lepto. Macam bakteria. Okay. So ni tadi saya dah sebutkan. Vibrio cholera. Tadi kan dah sebut kan? Untuk penyakit taun kan? Vibrio cholera adalah Vibrio cholera tu sebenarnya adalah bakteria. Kita tahu mana Vibrio tu kita tahu dah. Oh, Vibrio koma. So yang ada koma-koma ni adalah bakteria. Okay, jadi dia dibawa oleh lalat. Tengok nama lalat. Oh, ini nama lalat. Musca domestica. Ni lalat dia panggil apa? Lalat rumah. Lalat domestik yang jumpa dekat rumah awak tu. Ni lah Musca domestica. Saya dulu kat EU kan. Oh lah, kena ingat lah nama-nama ni. Tahu lah ni, kalau keluar domestik ni lalat rumah ni. Kena perak tau biak lalat. Biak lalat. Seronok belajar kat EU. Masuklah EU. Nak masuk EU kena dapatlah banyak A sikit. Awak tahu tak? Awak patutnya dalam tangan awak, BM awak A. Matematik awak A. Agama awak A. Apa lagi awak belajar? Sejarah awak A. Bahasa Inggeris patut boleh A lah juga. Kata tidak kan, sekurang-kurangnya awak dapat 4 A. Kalau bahasa Inggeris boleh dapat A, 5 A. Lepas tu barulah awak full awak punya subjek elektif. Bio ke, kimia ke, fizik ke, admat ke. Kok 5 tu mesti A. Bahasa Inggeris lah kalau kurang sikit. Boleh pegang ke tak? Sekurang-kurangnya 4 A tu. 4 tu. Fight untuk dapat A 4 tu. Okay. So, tengok ni. Ni.
Virus denggi dipindahkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Woi, saya rasa kan awak dalam buku teks awak ni nama ni macam dia bagi detail lah. Awak kena ingat nama-nama ni. Tak keluar soalan objektif confirm boleh keluar ni. Nama detail ni tak pernah lagi. Sebelum-sebelum ni macam ni. Awak memang kena ingat ni. Nama nyamuk ada 2. Satu tadi Anopheles species. Nyamuk yang kedua awak kena ingat adalah Aedes aegypti ni. Lepas tu awak kena ingat nama lalat Musca domestica. Dulu tak payah ingat, saya rasa wajib ingat dah ni. Dalam buku teks ada. Bila dalam buku teks ada memang awak kena ingat. Tengok nama lipas pula. Periplanitia americana. Ini. Main Amerika lipas ni. Lepas tu yang ni bakteria Salmonella typhi ni. Biasa kita panggil Salmonella species je. Apa tu? Yang ini yang penyebab orang selalu kena keracunan makanan selain daripada taun. Taun memang kita tahu taun tau. Ada satu lagi keracunan makanan. Penyebab dia adalah Salmonella species. Biasanya Salmonella species je. Ni dia bagilah. Salmonella typhi. Kena ingatlah awak nama ni. Tak ada arah dah, memang kena ingat. Jadi, main mana ni? Dia duduk dekat dalam makanan biasanya. Makanan ni kena masak sampai masak. Faham tak apa maksud masak sampai masak? Masak lah, memang kena masak. Tak boleh ada darah sikit pun. Tak boleh ada merah sikit pun kalau ayam tu. Barulah bakteria ini akan mati. Kalau tidak, bakteria ni hidup, maka dia akan menyebabkan keracunan makanan. Keracunan makanan yang serius boleh menyebabkan kematian. Faham? Berjaga-jagalah benda tu, kena ingat. Lepas tu dia ada lagi ni virus kan, hepatitis B. Ni virus dia tak ada gambar. Apa? Kesan patogen terhadap kesihatan manusia ni. Yang ini ni memang yang berbahaya lah. Virus hepatitis B, radang, simptom-simptom ni ingat. Bakteria, TB, tuberkulosis ni. Protozoa ni, disentri ni. Yang tadilah ni Salmonella ni. Protozoa. Lepas tu kulat. Kulat panau. Panau tahu panau? Yang putih-putih, tumpuk putih pada kulit. Satu lagi kulat. Dia panggil apa ya? Tak ingat lah. Merah-merah tu. Kurak. Kurat. Kulat juga. Kurak. Tumpuk putih atau merah jambu pada kulit. Merah jambu tu sepatutnya kurak. Putih tu bau panau. Saya dengan awak habis pukul berapa ya kelas? Awak kata ada kelas BI. Saya tak ingat dah sampai pukul apa kita. 9.40, 10.40. Ada rehat kan? Ni kita tak ada rehat dah ni. Straight dah. 9.40, 10.40. Siapa ada jadual? Jadual saya dia telefon pun saya. Saya tengah share telefon saya. Share benda telefon. Habis dah lambat. Apa ni? Awak tak tanya awak tak tahu, awak tak ada koyak ke apa, awak tak tahu, habis saya tegang. Harap awak faham lah. Saya sentuh cepat-cepat ni. Sebab aim saya, habis cepat-cepat soalan. Buat soalan pula. Habis cepat-cepat silibus. Saya tunggu lama-lama pun tak guna kan? Kan? Betul tak Alisha? Betul Alisha? Saya tunggu lama-lama pun suka tolong kak. Nota. Asyik buat nota asyik. Hakim ada Abang Hakim. Hakim senyap tu. Amani dengan Farid. Alisha nota tak hantar. Lain hantar. Amani dengan Farid. Yang up to date notanya. Lebih lagi. Amani lebih lagi biasanya. Linda buat nota Linda ni. Siap nota tu. Nota ni bukan apa. Sebab saya nak suruh awak membaca. Itu tujuan utama saya suruh awak buat nota. Bila awak membaca, habis-habis teruk pun, macam pernah dengar perkataan ni. Kalau tadi dah PSA lah. Kok boleh recall lah. Awak ingat betapa susahnya awak nak melukis ke, betapa susahnya awak nak menulis ke, time buat nota tu kan. Setakat ni berkesan lah yang saya buat. Cuma tahun ni saya tak boleh nak
nak go through the nota awak betul-betul. 2 tahun kan, duk main on off macam ni kan. Biasa saya pergi satu-satu bab-bab tu. Itulah yang boleh saya cakap. Sebenarnya kelas saya boleh tahu apa dengan awak. Sebelah 40. Berapa? Sebelah 40. 9.40. Tapi 9.40 ni dengan rehat dia. Ha. Dia tak ada rehat. Tapi kita start tadi lambat dah sikit. Habis dah kot 48. Kira lambat sikit start. Lepas tu ambil masa rehat. Ada nak tanya 48? Saya pergi gitu je lah. Pergi cepat-cepat dengan awak. Sebab belakang-belakang ni tak susah dah. Senang lah semua. Nanti biodiversity lagi awak suka goreng. Belajar suka goreng ni, pencemaran-pencemaran ni. Nanti yang tough sikit bila masuk genetik lah. Susah sikit. Tapi sebenarnya dia menyeronokkan kalau awak suka. Okay, dia nak tanya? Elinda dia nak tanya? Amani? Asif? Farid? Alisha? Hakim? Kalau tak ada, kita berhenti kat sini lah. So, nanti untuk kelas hari Khamis ni, Rabu ni, awak baca lah elok-elok ekosistem. Link saya bagi awak tengok. Kok nak tanya lah, sedialah dulu gapo-gapo tak faham. Dalam ekosistem ni dia ada pengiraan. Dalam bio kan dia tak banyak tau pengiraan. Jadi pengiraan wajib lah awak ingat formula. Sebab soalan dia sikit saja. Jadi soalan pengiraan ni sikit-sikit je. Jadi nak tak nak dia tak macam AMAT tau. AMAT dia bagi kan, rumus kan. Bio dia tak bagi. Minta maaf dia tak bagi. Sebab apa? Sebab tak banyak soalan pengiraan. Dalam 12 kot rumus yang awak kena ingat. Rasanya tak sampai 15 lah rumus yang awak kena ingat. Jadi bukan susah pun kan. So ingatlah ni. Wajib ingat ni 3 ni. Dia tak bagi dalam biasa ni. Dia boleh keluar dalam soalan struktur, dia boleh keluar dalam soalan objektif. Rugi awak, benda senang. Kalau ingat formula, boleh jawab. Jawapan semua dalam kertas soalan lah. Kalau objektif. So make sure ingat. Boleh ingatlah beberapa rumus. Rumus vitamin C, rumus macam mana nak kira tenaga. Tak banyak pun dalam biologi. So make sure awak ingat rumus tu. Awak ingat rumus tu. Rumus nak kira gas karbon dioksida, gas oksigen dalam bus nafas, tarik nafas. Sebab dia tak banyak. Apa lagi? Dia 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi. Ingat lagi apa dia lagi. Tak banyak rumus dalam biologi. That's why saya memang suruh pelajar saya ingat rumus. Sekurang-kurangnya kalau keluar 1-2 markah, confirm hak awak. Susah kan nak dapat markah biologi kan? Jadi jangan membazir markah. Ingat soalan biasa 100 markah dia nak bagi ke awak. Awak je yang tak jawab soalan tu ataupun jawab salah. Daripada situ dia tolak markah. Bukan daripada kosong markah awak ni. Dia nak bagi semua rakyat Malaysia yang ambil SPM sebenarnya, calon-calon SPM dia nak bagi 100 semua. Kita yang tak jawab satu soalan, buang markah. Jawab salah, buang markah. Bukan daripada kosong awak nak dapat satu markah. Tak. Dia bagi soalan tu cukup-cukup 100 markah untuk awak. Tapi awak yang buat salah, yang tak jawab soalan, itu yang menolak markah awak daripada 100. Makin kurang. Ingat, bukan daripada kosong. Dia nak bagi semua A+. Semua pelajar yang ambil biologi nak bagi A+. Bukan dia nak bagi kosong, dia nak bagi markah kosong, dia nak bagi 100 kan semua kan. Ingat daripada situ. So markah 100 tu sebenarnya nak bagi ke awak. Tapi awak lah. Sebab tu kita kena kurangkan buat kesalahan. Jangan tinggal jawab soalan kosong. Sebab yang itu yang akan menolak markah awak daripada 100. Sikit. Faham dah? Kita kena sentiasa positif. Kalau awak fikir daripada kosong nak jadi A, susah. Nak cari 70 markah. Tapi kalau awak fikir awak dah ada 100, awak nak make sure benda tu tidak dipotong banyak, maka awak jawab elok-elok.
Yang itu yang lebih positif. So kita dalam apa-apa pun kita kena fikir secara positif. Dan ingatlah macam saya cakap belajar. Masa ni belajarlah betul-betul. Kemungkinan besar ikhtiar awak yang sedikit ini sebenarnya boleh jadi dapat ganjaran yang besar satu hari nanti. Kita tak tahu rezeki kita. Allah yang tetapkan. So jangan down, jangan putus asa, jangan pernah berhenti berusaha. Itulah ikhtiar. Selagi ada masa, awak tak tahu lagi kan result awak berapa. So benda tu boleh berubah. Okay, itu je lah hari ni. Assalamualaikum. Boleh lah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Waalaikumsalam.